والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كان surah Al-Baqarah ayat 140. Orang Musliman, dan siapakah yang lebih zalim di antara kamu yang memberikan keterangan ataupun saksi daripada yang telah diberikannya daripada Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 140. Tabi'in yang artinya ialah seorang murabi ataupun seorang dai di kala pada masa itu masyarakat di masyarakat masa itu. Tabi'in ialah yang bernama Hasan Al-Basri. Kalau kita tahu Hasan Al-Basri ni sangat familiar dengan kisah dia. Dan sedikit tentang Hasan Al-Basri ni, dia merupakan dia lahir di Madinah, merupakan anak kepada dua orang. Mak ayah dia ni orang hamba kepada keluarga Nabi juga. Dan dia ni dibesarkan oleh Ummu Salamah. Kalau kita tahu Ummu Salamah ni adalah di antara isteri-isteri Nabi. Dan kalau kita ingat, Ummu Salamah ni bila mana Nabi Muhammad SAW dia buntu, kalau mana sahabat tidak mahu mendengar perintah Nabi untuk berkorban, untuk menyembelih binatang dan juga untuk bersyukur. Waktu tu di mana mereka ni di kala mana umrah pertama yang tak jadi. Lepas tu Ummu Salamah ni beri cadangan bahawa untuk Nabi ni buat dulu, untuk melaksanakan dulu apa yang dia nak perintahkan, supaya dia menjadi ikutan kepada para sahabat dan menjadi keringanan kepada para sahabat untuk buat perkara tersebut. Dan kalau kita tahu Ummu Salamah ni sebelum jahiliah, dia ni seorang yang pandai, memanglah seorang yang pandai menulis. Maksudnya kalau kita tahu zaman jahiliah, kedudukan wanita pada masa itu sangatlah tak dipandang tinggi lah. Maksudnya dikriminasikan, sampai kan nak belajar pun mungkin payah, mungkin tak dapat peluang untuk belajar. Tapi Ikrimah lah. Tapi Ummu Salamah ni, dia sebelum jahiliah pun dia dah mampu untuk menulis. Maksudnya dia ni seorang yang rare lah, dan seorang yang pandai. Jadi disebabkan dibesarkan dengan suasana yang bagus, suasana yang suasana di dalam rumah isteri Nabi, Hasan Basri Hasan Basri dibesarkan dengan penuh hikmah, dibesarkan dengan kejernihan ilmu. Dan kita boleh tahulah bahawa akhlak yang dibentuk oleh Hasan Basri ni sangatlah baik, sebab dikelilingi oleh isteri-isteri Nabi, para sahabat, dan segala hadis-hadis pun dapat dia belajar daripada sahabat-sahabat yang besar. Masa umur dia 14 tahun, dia ikut mak ayah dia hijrah ke Basrah. Sebab itulah dia digelar dengan Hasan Basri, bersempena dengan Basrah tu, nama tempat tu. Dan kat sana juga dia pun belajar bersama para sahabat
para sahabat yang lain dan juga para tabi'in lain. Sebab dekat sana, dekat Basrah tu ramai para tabi'in dan para sahabat berhijrah ke Basrah. Hasan Basri ni, dia seorang yang berpendirian tinggi, berpendirian. Dia ada pendiriannya sendiri. Dia bukan ada pendirian sendiri. Dia pendiriannya teguh. Dia tak macam lalang. Yang mana kalau dia nampak je kemungkaran, dia terus teguh. Antara kisah yang anda nak bawa ialah di kala mana waktu di Basrah tu, waktu di negeri Iraq. Basrah dekat Iraq. Di negeri Iraq, pemerintah masa tu dia buat dibina suatu istana yang mewah, istana yang besar, dan dia ajak orang ramai untuk tengok dan mendakwakan dia. Dia mendakwakan dia. Lepas tu Hasan Al-Basri ni dia mengambil peluang untuk menyedarkan balik, untuk memberi nasihat kepada semua orang yang hadir tu untuk kembali zuhud, untuk tidak kembali kepada mencintai dunia, sebagaimana kita telah baca buku menyambut Ramadan menurut kacamata Hasan Banna. Umat Islam sekarang ni makin lama dia disebabkan kelalaian mereka, disebabkan kecintaan mereka kepada dunia, menyebabkan mereka ni lemah. Jadi Hasan Basri tak nak dinampak macam tu. Dia tak nak orang Islam pada waktu tu terleka dengan keindahan istana yang telah dibina oleh si pembesar tadi, nama dia Hajjaj. Lepas tu dia pun duduk tengah-tengah orang ramai tu. Dia kata, dia ingatkan, kembalilah zuhud, kembalilah untuk bersederhana. Dan antara kata-kata yang menarik adalah dia kata, kita tahu bahawa yang dibangunkan oleh manusia paling kejam yang telah paling kejam di dunia ini, iaitu kita dapati Fir'aun yang bangun istana yang lebih besar daripada bangunan yang Hajjaj buat ni, telah pun dibinasakan oleh Allah. Dan sekiranya Hajjaj tahu bahawa sekiranya dia tahu sebenarnya penghuni langit pun dah macam kutuk dia, dan sebenarnya dia ni ditipu oleh penghuni dunia. Dia kata Hajjaj ni kalau dia tahu sebenarnya Fir'aun, orang yang paling zalim, istana yang dibuat lagi besar daripada istana yang dibangunkan lah, yang telah Hajjaj buat tu, istana milik Hajjaj. Dan sekiranya dia tahu sebenarnya penghuni langit telah menghinanya, dan dia sebenarnya tertipu dengan dunia. Lepas tu ada di kalangan mereka ni yang dengar nasihat Hasan Basri ni, dia kata dah tu cakap apa ni, dah tu kritik siapa ni, Hajjaj ni, nanti kau kena tangkap berapa ke. Lepas tu Hasan Basri kata, sesungguhnya wahai saudaraku, aku telah mengambil penyaksian bahawa aku takkan menyembunyikan apa yang benar, penyaksian tu. Lalu bila tahu je apa yang dilakukan oleh Hasan Basri ni, tahu oleh si penguasa ni, Hajjaj tadi, lalu dia pun bengang.
Dia kata suka hati dia je, suka hati dia si Hassan ni kutuk-kutuk kita lah, kutuk si Hajaz ni. Jadi dengan geram dia pun nak macam nak bunuh lah. So panggil pengawal, panggil Hasan Basri menghadap. Masa tu bila Hasan datang tu masa tu Al-Bujo ini mungkin baru lah kot bagi Zahid Syih. Al-Bujo ni dia, kalau sekarang ni dia macam orang yang kalau sekarang ni kan hukuman kita adalah gantung kan. Mungkin orang macam tu lah yang jaga tali gantung. Maksudnya yang Al-Bujo ni dia kan dulu kan dia punya hukuman kan boleh sempat lah. Hukuman kan gantung kan ni sembelih kan. Dia punya belih. Masa tu Al-Bujo dah siap dah pedang dia nak sembelih si Hasan lah. So sampai je Hasan menghadap dekat si Hajaz ni, penguasa tadi. Dia datang. Yang peliknya, tiba-tiba benda lain yang Hajaz ni buat dekat Hasan. Dia suruh dia ajak si Hasan ni duduk sebelah dia. Dia tanya pasal soal fiqh. Tanya soalan. Jadi Hasan ni pun jawab lah, sebab dia faqih dalam ilmu, sebab dia faqih kan, seorang yang penuh dengan ilmu, penuh dengan faham tentang agama. Sebab dia duduk dengan para sahabat, dia berguru dengan para sahabat. Jadi lepas tu si penguasa tadi bagi minyak wangi ke dia. Paling maksudnya dia macam bagi penghargaan kepada si Hasan. Lepas tu masa Hasan balik, orang yang bawa dia tu pelik lah. Tanya kenapa. Dia rasa pelik lah sebab awal kedatangan dia tu sebenarnya untuk diberi hukuman, tapi perkara lain yang berlaku. Lepas tu Hasan Basri ni pun cakap lah, sebab antara menyebabkan dia jadi macam perkara tu jadi sebab dia berdoa kepada Allah. Antara isi kandungan ni lagi kata wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku sebagaimana engkau jadikan api yang marak dingin, dan bagi keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Okey, itu saja. Jadi itu saja daripada kisah Hasan Al-Basri. Kisah Hasan Al-Basri banyak je sebenarnya, tapi saya nak pilih kisah ni sebab apa? Antara poin yang penting ialah Hasan Al-Basri ni berada dalam suasana dia lahir dalam suasana bi'ah yang soleh, bi'ah yang baik. Dan mungkin untuk kita, di antara kita, mungkin kita lahir bukanlah daripada kalangan orang-orang yang soleh. Mungkin dalam kalangan kita bukanlah lahir daripada golongan agamawan ataupun orang-orang yang nak hidup dengan Islam, ataupun yang hidup yang tahu yang matlamatnya jauh daripada akhirat. Tapi sekarang ni kita dah merasai suasana yang macam tu. Jadi bukanlah satu
kita tak boleh jadikan dia satu Alasan untuk kita untuk tidak berubah, untuk kita tidak melakukan perubahan dari hari ke hari untuk jadi lebih baik, untuk jadikan alasan bahawa kita masih lagi tidak mendapat hidayah. Sebab kita dah berada dalam suasana yang boleh menjadikan kita baik, suasana yang menyebabkan kita terdorong untuk melakukan kebaikan, untuk terdorong untuk menjadi lebih baik. Sebab sebelum ni kita tak dapat peluang. Seperti mana Hasan al-Basri hidup dalam suasana lahir-lahir je terus dibesarkan oleh Ummu Salamah. Yang kedua adalah tidak menyembunyikan kebenaran yang macam mana kebenaran, iaitu syahadah. Di mana dikata dari ayat pertama tadi, ayat Quran yang sebutkan tadi, surah Al-Baqarah ayat 140, dan di antara mana dan siapakah yang lebih zalim di antara mereka yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan penyaksian mereka daripada yang telah diberikannya, yang diberikan kepada Allah kepadanya. Dan Hasan ni dia kata waktu orang lain tengah untuk menghalang dia daripada terus mengkritik si penguasa tadi, sebab risau